Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Farahim binti Johar, merupakan Ketua Kumpulan bagi Kumpulan 3 bagi modul Salah Laku Merokok. Merupakan ahli kumpulan saya yang pertama, Abdullah Na'inullah, yang kedua, Muhammad Farid Izzuan, yang ketiga, Khairul Izzuddin, dan yang keempat, Muhammad Tarmizi. Pengenalan rokok merupakan kegiatan yang negatif dan memberi impak yang negatif kepada kesihatan. Impak negatif ini bukan sahaja kepada individu, malahan kepada keluarga dan masyarakat. Sebahagian perokok adalah terdiri daripada kalangan remaja termasuk mahasiswa di institusi pengajian tinggi. Objektif modul kami yang pertama sebagai rujukan dan garis panduan kepada bakal guru bagi melakukan intervensi kepada murid yang merokok. Yang kedua, untuk memberi pengetahuan dan kesedaran bahaya merokok kepada murid. Yang ketiga, untuk membolehkan murid sekolah yang merokok menghentikan tabiat merokok secara teratur dan terancang. Kumpulan sasaran murid ini adalah murid-murid sekolah yang didapati merokok. Dan kumpulan pelaksana ialah guru bimbingan dan kaunseling, bakal guru dan guru biasa di semua sekolah. Seterusnya adalah prinsip 5A, iaitu untuk membantu murid berhenti merokok. Prinsip 5A yang pertama adalah ask, iaitu bertanya, iaitu kita akan tanyakan status merokok pada setiap peluang yang ada, di mana di sini kita akan bertanyakan kepada perokok tentang status merokok mereka, iaitu bila mereka bermula merokok, sudah berapa lama mereka merokok, dan juga tentang beberapa kerap kali mereka merokok dalam sehari. Dan prinsip 5A yang kedua adalah advice, iaitu nasihat, di mana di sini kita akan memberi galakan perokok untuk berhenti merokok dengan memberi nasihat yang efektif, jelas dan personal, di mana di sini kita hendaklah memberikan nasihat-nasihat yang berbentuk positif dan juga menyokong mereka untuk berhenti merokok. Dan prinsip 5A yang ketiga adalah assess, iaitu menentukan, di mana kita akan tentukan keinginan dan kesediaan perokok untuk berhenti merokok, di mana di sini kita akan buka jalan untuk mereka berhenti merokok, seperti kita bawa mereka kepada berjumpa dengan kaunselor. Kita juga boleh memberikan galakan kepada mereka untuk berhenti merokok dengan mencuba seperti chewing gum nikotin, dan juga ada pil nikotin yang dapat membantu mereka untuk berhenti daripada merokok. Dan prinsip 5A yang keempat adalah assist, iaitu kita akan membantu meningkatkan motivasi perokok untuk berhenti merokok, di mana di sini kita akan membimbing mereka seperti memberi galakan dari segi moral. Kita juga boleh membantu mereka dengan mengajak mereka untuk bersenam-senam bersama kita, di mana apabila kita bersenam, kita akan melepaskan endorfin yang positif, di mana sedikit sebanyak perkara ini akan dapat membantu mereka untuk berhenti merokok. Dan seterusnya adalah arrange, iaitu kita akan mengaturkan investasi lanjutan untuk perokok untuk mendapatkan khidmat berhenti merokok yang sesuai, di mana kita akan bawa mereka untuk menjumpa kaunselor sesuai yang dapat membantu mereka untuk berhenti merokok. Dan seterusnya kita juga akan memantau perkembangan perokok agar mereka ni dapat mengikuti sasaran untuk berhenti merokok. Dan itulah dia 5 prinsip A yang dapat kita gunakan, iaitu yang dapat membantu perokok untuk berhenti merokok. Saya akan meneruskan lagi pembentangan kumpulan kepada persiapan awal berhenti merokok. Baiklah, untuk persiapan awal berhenti merokok, kita mestilah meningkatkan motivasi diri kita untuk berhenti merokok dengan cara menggunakan teknik 5R yang boleh kita rujuk pada Appendix D. Teknik 5R ini dapat membantu seseorang individu untuk melihat kesan dan mengapa mereka perlu untuk berhenti merokok. Seterusnya adalah cara kita berhenti merokok. Terdapat 2 cara yang boleh kita gunakan, iaitu berhenti merokok secara serta-merta dan berhenti merokok secara beransur-ansur. Seterusnya adalah kita haruslah menetapkan tarikh untuk kita berhenti merokok, dan pemilihan tarikh tersebut haruslah kita pilih hari yang penting dalam hidup kita. Seterusnya adalah bantuan untuk berhenti merokok dengan menggunakan kaedah STAR. Apa itu kaedah STAR? Iaitu set, tell, anticipate and remove. Set adalah tetapkan tarikh. Tell, kita perlu memberitahu kepada ahli keluarga ataupun individu terdekat kita bagi kita mendapatkan sokongan moral daripada mereka. Seterusnya adalah anticipate. Anticipate ni adalah kita haruslah menjangka cabaran yang akan kita tempuhi sepanjang diri kita ingin berhenti merokok. Seterusnya adalah remove. Remove adalah kita membuang segala
segala benda yang berkaitan dengan rokok seperti baju yang menulis jenama rokok, tempat habuk rokok dan sebagainya. Seterusnya adalah tanda-tanda awal berhenti merokok. Yang pertama adalah pening dan batuk. Hal ini disebabkan oleh penurunan paras karbon monoksida dalam diri. Seterusnya adalah peningkatan paras oksigen serta proses membuang lendir yang terdapat pada kerongkong. Seterusnya adalah selera makan kita bertambah. Hal ini disebabkan oleh deria bau dan rasa kita semakin bertambah baik. Seterusnya adalah kesan kekebasan pada tapak tangan dan tapak kaki. Hal ini disebabkan oleh aliran darah yang baik serta lancar dalam diri kita lah. Seterusnya adalah perasaan gian dan gelisah. Hal ini disebabkan oleh aliran nikotin ke otak kita semakin berkurangan. Seterusnya adalah petua 12M dalam mengatasi masalah keinginan untuk merokok semula. M yang pertama adalah melengahkan dengan cara melambat-lambatkan diri mencari rokok. Seterusnya adalah menarik nafas panjang. Kita haruslah tarik nafas secara dalam, tahan selama 5 saat dan lepaskan dengan perlahan-lahan. Seterusnya adalah minum air. Minum air kosong dan jus. Elakkan diri daripada minum minuman berkafein, manis dan juga alkohol. Seterusnya adalah membuat sesuatu. Kita perlu membuat sesuatu untuk mengalih perhatian kita kepada rokok. Dan seterusnya, M yang seterusnya adalah mandi dan kerap basuh tangan. Kita kena basuh tangan setiap kali kita ingin merasa merokok. Seterusnya adalah mengunyah sesuatu. Kita kena kunyah sesuatu sebagai ganti kepada rokok, seperti gula-gula getah dan sebagainya. Seterusnya adalah dengan cara melakukan regangan. Kita perlu menggerakkan tubuh badan kita serta melakukan senaman yang ringan. Kemudian adalah memohon doa. Kita haruslah berdoa supaya kita sentiasa istiqamah dalam menempuh cabaran untuk berhenti merokok ini. Seterusnya adalah menjauhkan diri daripada rokok. Kita perlu mengelakkan segala situasi dan persekitaran yang terdedah kepada asap rokok. Seterusnya adalah mengelakkan diri daripada rokok. Jangan kita mudah berputus asa dan berjanji untuk tidak merokok walaupun hanya dengan satu sedotan saja. Seterusnya adalah menyibukkan diri. Kita perlu menyibukkan diri dengan cara memberikan tumpuan terhadap ahli keluarga. Seterusnya, M yang terakhir adalah meditasi dengan fikiran yang positif. Kita kena mengamalkan pemikiran yang positif, sentiasa ingatkan diri tentang kelebihan tidak merokok. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan mengenai kebaikan berhenti merokok. Di antara kebaikannya adalah pemikiran menjadi lebih matang, iaitu dapat membezakan hal yang bermanfaat dan sebaliknya, iaitu tidak bermanfaat. Yang kedua, keyakinan diri menjadi lebih tinggi, iaitu tidak memerlukan rokok sebagai alat untuk menenangkan diri. Yang ketiga, sihat dan terhindar daripada pelbagai risiko penyakit. Yang keempat, lebih disenangi, iaitu orang lain akan lebih senang dengan kita kerana tidak membawa pengaruh yang negatif. Yang kelima adalah lebih wang saku dan dapat berjimat cermat. Yang keenam, berketerampilan, iaitu lebih disegani dengan penampilan yang baik. Seterusnya kita masuk terhadap persepsi tentang merokok. Di antara persepsi yang salah mengenai rokok atau tindakan merokok ini adalah pertama, merokok melambangkan kedewasaan. Dengan merokok, seseorang itu mudah dapat kawan. Yang ketiga, merokok boleh mengekalkan kelangsingan badan. Yang keempat, merokok melambangkan kehebatan, iaitu macho bagi lelaki dan bergaya trendy untuk perempuan. Yang akhir sekali, merokok merupakan sumber ilham. Okey, bagi menentang persepsi yang salah tersebut, ini adalah fakta yang sebenar, iaitu ramai remaja yang tidak merokok didapati lebih matang dan dewasa. Yang kedua, dengan tidak merokok, remaja akan mendapat ramai kawan yang baik kerana majoriti remaja adalah tidak merokok. Yang ketiga, cara yang betul ialah dengan bersenam dan mengamalkan pemakanan yang sihat. Yang keempat, sebenarnya perokok kelihatan lebih selekeh, nampak tua dan nafasnya berbau busuk. Dan yang kelima, untuk fakta yang sebenar mengenai persepsi tentang merokok ialah ketagihan inilah yang menyebabkan seseorang itu tidak dapat berfikir secara produktif. Baiklah, bagi peruntukan undang-undang mengenai gejala rokok ini,
di bawah Peraturan 13 Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 Pindaan 2011 adalah melarang penjualan rokok kepada mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Mereka yang berumur di bawah 18 tahun dilarang merokok, mengunyah, membeli atau mempunyai hasil tembakau. Yang kedua, remaja-remaja yang didapati bersalah di bawah peraturan ini boleh dikenakan denda sehingga RM1,000 sekiranya dijatuhkan kesalahan oleh mahkamah. Sudut pandang daripada agama mengenai tindakan merokok ini. Okay, kita lihat untuk bahagian agama Islam, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-37 telah bersidang pada 23 Mac 1995 bersetuju membuat keputusan bahawa merokok adalah haram dari pandangan Islam kerana padanya terdapat kemudaratan. Bagi agama lain pula seperti agama Hindu menganggap merokok sebagai perbuatan meracuni tubuh badan dan tidak sepatutnya diamalkan. Di dalam agama Sikh, Guru Gobind Singh melarang pengikutnya dari merokok. Tembakau dinamakan jagat jot atau penipuan dunia. Penganut agama Buddha pula digalakkan agar mengamalkan cara hidup sihat dengan tidak merokok. Malah di Bhutan, mana-mana Sami Buddha yang didapati merokok akan dipenjarakan. Dan yang terakhir sekali adalah faedah berhenti merokok. Antara faedah tersebut ialah yang pertama, kesan positif kepada fisiologi selepas berhenti merokok, iaitu selepas berhenti merokok, paras nikotin di dalam badan secara mendadak menurun dan fungsi paru-paru dan jantung sangat lancar. Yang kedua, kesan kepada psikososial, iaitu kurang atau terlepasnya daripada masalah ketagihan rokok. Dan yang terakhir sekali adalah kesan kepada ekonomi, iaitu dapat menjimatkan kewangan. Modul ini mengandungi 6 appendix yang utama. Pertama sekali ialah appendix A, iaitu rekod saringan merokok untuk melihat sekiranya pelajar merupakan seorang perokok yang aktif ataupun tidak. Appendix B pula ialah borang penilaian pengendalian murid sekolah yang merokok bagi mengumpul data berkenaan dengan latar belakang perokok dan keinginan mereka untuk berhenti merokok. Appendix C pula ialah borang ujian Fagerstrom. Ujian ini digunakan untuk mendapatkan skor keseluruhan ujian ini yang akan dinilai dalam appendix yang seterusnya. Hal ini bagi mengukur tahap ketagihan pelajar terhadap nikotin. Appendix D pula merupakan interpretasi markah ujian Fagerstrom dan tindakan susulan yang boleh diberikan kepada pelajar berdasarkan tahap ketagihan mereka, iaitu 0 hingga 3 markah yang berada pada tahap ketagihan rendah, 4 hingga 5 markah ketagihan pada tahap sederhana dan 6 hingga 10 markah iaitu ketagihan pada tahap yang tinggi. Appendix E pula ialah teknik 5R ataupun 5R dan juga Appendix F iaitu kaedah dead pointer. Teknik 5R lazimnya digunakan untuk meningkatkan lagi motivasi perokok, terutamanya pelajar sekolah untuk berhenti merokok. R yang pertama iaitu relevance, untuk membantu perokok mengenal pasti kenapa mereka patut berhenti merokok ataupun berhenti merokok merupakan satu keperluan dan tindakan yang sangat diperlukan oleh mereka. R yang kedua ialah risk, membantu perokok untuk mengenal pasti kesan-kesan buruk yang akan diterima akibat daripada perbuatan merokok. R yang ketiga ialah rewards, memberi kesedaran kepada perokok supaya dapat mengenal pasti kebaikan yang bakal diperolehi sekiranya mereka berjaya meninggalkan perbuatan merokok. R yang keempat iaitu roadblocks, membantu perokok untuk mengenal pasti perkara yang boleh menghalang mereka untuk berhenti merokok. Dan R yang terakhir ialah repetition, menggunakan setiap peluang yang ada untuk meningkatkan lagi motivasi perokok. Seterusnya ialah kaedah dead pointer, iaitu D, delay ataupun melengahkan masa untuk menyalakan ataupun menghisap rokok dengan sengaja, iaitu dengan melakukan kerja-kerja yang lain sehingga hilang rasa gian tersebut. E ataupun escape, melepaskan diri ataupun menghindarkan diri dari kumpulan yang sedang merokok dan melakukan aktiviti di kawasan larangan merokok supaya tidak terjebak dengan perbuatan ini. A iaitu avoid ataupun mengelak diri daripada perkara yang berkaitan dengan rokok dengan melakukan perkara-perkara yang dapat membantu diri untuk berhenti merokok. Yang terakhir ialah distract ataupun mengalihkan fikiran
dengan mengamalkan teknik relaksasi iaitu teknik pernafasan, urutan dan juga meditasi. Selain itu, pelajar juga boleh memberi fokus kepada pelajaran ataupun hobi yang tidak melibatkan rokok ataupun keluarga supaya mereka tidak terfikir lagi ataupun tidak terjebak untuk melakukan aktiviti merokok dalam kehidupan mereka. Terdapat 5 surat perkeliling ikhtisas yang berkaitan dengan salah laku merokok yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Surat ikhtisas yang paling baru iaitu Surat Ikhtisas Bilangan 17 2015, Surat Perkeliling Ikhtisas Larangan Penggunaan Rokok Elektronik atau vape di sekolah. Seharus dengan pembangunan arus perdana, penggunaan rokok elektrik dan vape turut memberi impak kepada pelajar di sekolah. Jadi, Kementerian Pendidikan Malaysia mengeluarkan surat perkeliling ikhtisas ini untuk mewujudkan satu peraturan khas bagi melarang penggunaan rokok elektronik ini. Seterusnya, Surat Ikhtisas Bilangan 5 1997, Surat Perkeliling Ikhtisas Sekolah sebagai kawasan larangan merokok. Surat ini menyatakan bahawa sekolah merupakan kawasan larangan merokok, termasuklah bagi sesiapa sahaja, termasuk guru, pelajar, kaki tangan atau orang luar yang masuk ke sekolah bagi tujuan tertentu. Surat Perkeliling Ikhtisas yang ketiga, Bilangan 4 1997, Surat Perkeliling Ikhtisas Hukuman ke atas murid yang menghisap rokok. Surat ini menyatakan tentang bagaimanakah hukuman yang perlu dijatuhkan kepada murid yang telah dijatuhkan